Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya berkesempatan untuk merekodkan video sebagai rujukan pelajar-pelajar saya bagi menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang. Pada pagi ini saya akan menerangkan pada pelajar-pelajar teknik bagaimana untuk menulis ataupun untuk menjawab soalan peperiksaan sains kertas 2 bahagian A yang melibatkan kemahiran proses sains. Saya hanya akan bincangkan 5 kemahiran yang terlibat pada pagi ini, iaitu mengenal pasti pemberi ubah, membina hipotesis, menyatakan pemerhatian, menyatakan definisi secara operasi, dan juga membuat inference. Semoga sedikit sebanyak video ini dapat membantu pelajar-pelajar saya untuk menjawab soalan kertas 2 SPM nanti dengan lebih baik. Bagaimana kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah berdasarkan rajah? Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam dengan air. Kemudian kita diberi dua rajah, rajah 1.1 dan rajah 1.2. Jika diberi dua rajah, maka senang bagi kita untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi, di mana pemboleh ubah yang disenaraikan pada rajah 1.1 dan rajah 1.2 yang berbeza merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Selain itu, kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang lain. Contohnya di sini diberi isi padu gas merupakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Masa 5 minit merupakan pemboleh ubah yang dimalarkan. Kemudian natrium merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Saya tandakan sebagai pemboleh ubah yang dimanipulasi 1. Pada rajah 1.2 kita diberi 2 gram kalsium. Kalsium merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasi 2. Selain itu, kita juga boleh perolehi maklumat lain seperti pemboleh ubah yang dimalarkan yang lain selain daripada masa 5 minit. Kita juga dapati bahawa kuantiti logam juga dimalarkan. Kemudian air juga dimalarkan. Kalau boleh, selepas kita mengenal pasti pemboleh ubah ini, kita tuliskan semula supaya lebih menyenangkan bagi kita untuk menjawab soalan-soalan yang berikutnya. Pemboleh ubah juga boleh diperolehi daripada jadual. Jadi dalam teknik pada kali ini, saya akan menggunakan jadual ini sebagai fokus utama. Bagaimana kita boleh menjawab soalan yang berkaitan dengan mendapatkan pemboleh ubah, membina hipotesis, menyatakan pemerhatian, membuat inference, dan juga menyatakan definisi secara operasi. Sebagai contoh, dalam rajah kita telah dapatkan maklumat-maklumat tadi. Kemudian
pada jadual kita juga boleh dapatkan maklumat-maklumat tadi, terutamanya pemboleh ubah yang dimanipulasi yang terdapat pada bahagian kiri jadual. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas berada di sebelah kanan jadual. Kadang-kadang pemboleh ubah yang dimanipulasi dan yang bergerak balas disusun di bahagian kiri, iaitu di atas dan juga di bawah. Seterusnya kita bincangkan bagaimana cara untuk menyatakan pemerhatian. Secara umumnya, pemerhatian dapat kita teliti, dapat kita perolehi pada rajah yang diberikan. Sebagai contoh soalan yang sama, kita dapati bahawa bagaimana kita dapat menyatakan pemerhatian. Pada kali ini saya akan fokus kepada bagaimana kita menulis pemerhatian berdasarkan jadual yang diberi. Yang pertama, dalam jadual kita dapati bahawa pada sebelah kiri dinyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi, manakala pada sebelah kanan dinyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kadang-kadang pemboleh ubah ini diletakkan secara atas dan bawah. Bagaimana kita menyatakan pemerhatian? Pemerhatian merujuk kepada PB. Pemerhatian merujuk kepada PB. Berdasarkan jadual ini, kita akan dapat dua pemerhatian, iaitu pemerhatian 1 dan pemerhatian 2. Sebagai contoh, yang kita ada sekarang ini ialah maklumat bagi jenis logam kalsium, isi padu gas 6.0 cm padu. Maka kita dapat satu pemerhatian di sini. Pemerhatian kedua yang kita boleh tuliskan juga berdasarkan jadual ini, kita dapati bahawa jenis logam natrium isi padu gas adalah 30 cm padu. Maka pemerhatian kedua yang kita boleh peroleh di sini ialah jenis logam natrium isi padu gas 30 cm padu. Saya tuliskan di sini pemerhatian 1, jenis logam natrium isi padu gas 30 cm padu. Jangan lupa bahawa pemerhatian merujuk kepada PB. Kita mesti nyatakan nilai ataupun hasil pada PB. Seterusnya, bagaimana kita menulis hipotesis? Secara asasnya, pelajar-pelajar diajar dengan teknik bagaimana menulis hipotesis. Kita menggunakan jika PM maka PB, ataupun semakin PM semakin PB. Itu adalah teknik yang paling mudah kita gunakan. Sebagai contoh di sini, kita hanya perlu dapatkan maklumat dan isi semula dalam ayat yang kita sediakan. Menggunakan jadual ini, kita boleh tulis ada dua hipotesis yang kita boleh tulis. Hipotesis yang pertama menggunakan natrium, hipotesis yang kedua menggunakan logam kalsium. Sebelum itu, apabila kita dapati bahawa di dalam jadual bagaimana kita menulis hipotesis.
Berpandukan jadual ini, kita boleh tulis dua hipotesis. Hipotesis yang pertama dan hipotesis yang kedua. Didapati pada bahagian pemboleh ubah yang bergerak balas adalah merupakan nombor. Apabila nombor, maka kita buat perbandingan. Jika dibandingkan di antara kedua-duanya, didapati bahawa 30 adalah lebih tinggi berbanding dengan 6. Maka kita tandakan sebagai lebih tinggi ataupun lebih besar ataupun lebih banyak. Daripada sini kita dapati bahawa hipotesis yang kita boleh tulis sebagai contoh, hipotesis yang pertama, jika jenis logam natrium maka isi padu gas lebih tinggi. Hipotesis yang kedua, jika jenis logam kalsium, maka isi padu gas lebih rendah. Saya tuliskan di sini hipotesis yang boleh kita tulis jika jenis logam natrium, maka isi padu gas lebih tinggi. Seterusnya, bagaimana kita membuat inference? Kita dapati bahawa jenis logam natrium menghasilkan isi padu gas yang lebih tinggi. Berdasarkan soalan tadi, isi padu gas bagi natrium ialah 30 cm padu. Inference merujuk kepada sebab. Untuk menulis inference, kita mestilah menulis hipotesis dan juga sebab. Hipotesis kita bagi soalan ini, jenis logam natrium, isi padu gas, terdapati dia lebih tinggi. Isi padu gas lebih tinggi. Kita menggunakan istilah lebih untuk membandingkan dua keputusan. Saya ulangi, jenis logam natrium, isi padu gas lebih tinggi. Sebab. Kenapa? Secara umumnya saya menggunakan istilah sebab ini ialah root cause. Punca bagi perkara ini. Ataupun kalau kita lupa ataupun kita tidak ingat apa yang kita pelajari, kita cuba ingat kembali tajuk yang kita belajar berkenaan dengan topik ini. Jadi kalau kita ingat kembali, tajuk ini
adalah berkait dengan siri kereaktifan logam. Maka, bagaimana saya boleh melengkapkan ayat inference ini? Saya boleh tulis jenis logam natrium isi padu gas lebih tinggi sebab logam natrium lebih reaktif. Ataupun saya juga boleh menulis inference yang kedua. Inference yang kedua, jenis logam kalsium isi padu gas lebih rendah sebab berdasarkan siri kereaktifan logam, maka kita dapat tulis logam kalsium kurang reaktif. Yang kelima dan yang terakhir yang saya akan bincangkan pada pagi ini, bagaimana menulis definisi secara operasi. Definisi secara operasi merujuk kepada PB. Maka kita akan tulis jawapan berdasarkan PB. Kita kena ambil hasil daripada eksperimen ataupun PB yang kita ada di sini. Sebagai contoh soalan yang sama, kita dapati bagi logam natrium isi padu gas adalah 30 cm padu. Ada dua definisi secara operasi yang kita boleh tulis di sini. Definisi secara operasi bagi logam natrium, definisi secara operasi bagi logam kalsium. Saya ambil satu contoh, logam natrium. Logam natrium adalah PM1. Logam natrium ialah logam yang menyebabkan PB1 isi padu gas 30 cm padu. Ataupun kalau ditanya definisi secara operasi bagi kalsium, maka kita dapat tulis PM2 iaitu kalsium, logam kalsium ialah logam yang menyebabkan isi padu gas 6 cm padu. Perkataan yang ditulis dalam kurungan ini adalah perkataan yang wajib. Jika perkataan yang digunakan di sini salah, maka automatik jawapan murid akan salah. Itu saja perkongsian saya pada pagi ini.
Semoga sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Selamat maju jaya semua.